Apa khabar semua? Saya Lee Kuek Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Malaysia. Video instruksional ini adalah berkenaan dengan bab 3 iaitu penentuan keseimbangan pendapatan negara di mana subtopiknya adalah berkenaan dengan 3.2 iaitu ekonomi dua sektor, bahagian yang ketujuh. Di mana bahagian ini kita akan bincang tentang proses keseimbangan yang berkaitan dengan huraian raja. Untuk maklumat pelajar, bagi bab 3 penentuan keseimbangan pendapatan negara ini mempunyai 4 subtopik yang utama dan subtopik yang kita tengah kaji adalah berkenaan dengan 3.2 iaitu ekonomi dua sektor. Untuk maklumat pelajar, kita tengah fokus pasal ekonomi dua sektor. Jadi ingat, pelaku ekonomi yang wujud dalam ekonomi dua sektor ini adalah isi rumah dan prima sahaja. Ekonomi dua sektor. Okey, untuk maklumat pelajar, bagi subtopik ini, dia sebenarnya adalah terdiri daripada banyak subtopik yang kecil. Dan subtopik kecil yang kita tengah fokuskan adalah berkenaan dengan proses keseimbangan. Untuk maklumat pelajar, berkaitan dengan proses keseimbangan, memang pelajar sudah tahu keseimbangan boleh dikaji melalui pendekatan AEAS serta pendekatan JW. Dan sebelum ini, kita pun sudah bincang melalui jadual, rumus serta lakaran raja dan pastikan bahawa anda boleh tentukan ataupun kuasai berkaitan dengan proses keseimbangan pendapatan negara ini melalui jadual, rumus dengan raja. Dan untuk maklumat anda, sekarang yang kita nak fokuskan adalah berkaitan dengan huraian raja bagi keseimbangan pendapatan negara. Dan keseimbangan pendapatan negara yang kita nak kaji sekarang adalah melalui pendekatan AEAS. Okey, berkenaan dengan huraian raja keseimbangan pendapatan negara ini, sekarang kita akan fokus melalui pendekatan AEAS dulu. Okey, bermaksud dekat sini ada dua raja kan? Satu AEAS dan satu JW. Kita hanya akan fokus huraian untuk raja yang ini sahaja. Okey, jadi untuk maklumat pelajar, setelah kita sediakan raja tersebut, okey, di mana ada paksi Y yang dilabelkan E, paksi X yang dilabelkan Y iaitu pendapatan negara. Okey, sebagai peringatan, Y sama dengan AE ini sebenarnya dia adalah merujuk AS. Ingat ya? Okey, lepas tu kita juga ada fungsi AE. Jadi sekarang anda cuba tengok titik keseimbangan ini adalah pada titik E kan? Jadi huraian yang pertama. Jadi sekarang untuk peringkat yang pertama, kita pun akan huraikan tentang keseimbangan pendapatan negara. Okey, jadi pelajar boleh nampak titik E ini kan? Okey, jadi huraiannya akan jadi sedemikian. Keseimbangan pendapatan negara tercapai pada titik E. Apabila, tengok kelok apa yang bersilang dengan apa. Okey, jadi kita beritahu bahawa apabila kelok ataupun pelajar boleh guna perkataan fungsi pun boleh sahaja. Okey, kita kata kelok AS ini, okey, apabila kelok AS ataupun pelajar boleh buat kurungan di mana Y sama dengan AE, okey, dia adalah bersilang. Bersilang dengan apa? Bersilang dengan fungsi AE ini. Okey, lepas tu pelajar boleh nampak fungsi AE ini kan terdiri daripada C dan I kan? Jadi pelajar pun beritahu, okey, bersilang dengan fungsi AE yang terdiri. Okey, yang terdiri daripada C itu adalah perbelanjaan penggunaan dan juga pelaburan. Okey, dan belum habis lagi, iaitu pada tingkat pendapatan Y. Okey, jadi sekarang anda cuba tengok semulanya kata kunci yang penting. Keseimbangan pendapatan negara tercapai pada titik E. Okey, ini dia.
Apabila kilo ataupun fungsi AS iaitu Y sama dengan AE, yang ini, bersilang dengan fungsi AE. Ada sebut fungsi AE. Yang terdiri daripada perbelanjaan penggunaan dan juga pelaburan sebagai komponen dia, iaitu pada tingkat pendapatan Y. Jadi pastikan anda ada sebut E, lepas tu AS, di mana Y sama dengan AE, bersilang dengan fungsi AE dan juga tingkat pendapatan. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 perkara untuk keseimbangan pendapatan negara ini. Sekarang kita cuba tengok ya. Kita akan fokus pada sesuatu tingkat pendapatan. Andaikan sekarang kita fokus pada tingkat pendapatan Y2, kita tengok yang ini. Dan saya akan tebalkan kilo AS ini dengan menggunakan pen yang berwarna kuning ini ya. Bermaksud nanti apabila anda sentuh kilo yang berwarna kuning ini, dia adalah merujuk AS. Jadi sekarang kita cuba fokus pada tingkat pendapatan Y2 sini ya. Kita bagi dia jalan, bagi dia naik. Jalan. Sentuh apa ni? Ya, sentuh kilo AS kan? Naik lagi yang warna putih ni. Ini fungsi apa ni? AE. Jadi sekarang kita dapati bahawa AE adalah melebihi AS. Jadi untuk huraian yang kedua, yang kita kaji adalah pada tingkat pendapatan Y2 kan? Jadi pelajar pun boleh tulis pada tingkat pendapatan Y2 adalah dikesan yang ini apa? AE. Kita dapati bahawa AE berada di atas, AS berada di bawah. Maka AE melebihi AS. Jadi kita pun tulis pada tingkat pendapatan Y2, AE adalah melebihi AS. Kalau katakan anda nak sebut sebanyak berapa tu, anda sebenarnya boleh tambah nilai dekat sini. Mungkin sini anda tulis A, ini anda tulis B. Jadi huraian anda boleh jadikan dia sebagai pada tingkat pendapatan Y2 adalah dikesan AE melebihi AS sebanyak berapa tu? Sebanyak AB. Kalau anda nak tambahlah gap ini. Sekarang apabila berlakunya lebihan perbelanjaan agregat, dia sebenarnya akan menyebabkan apa berlaku? Nanti kita akan tengok kesan terhadap inventory. Dan selain daripada itu, kita juga akan tengok tindakan pengeluar. Pengeluar macam mana? Dia akan tingkatkan output ke ataupun kurangkan output? Kita akan kaji dari dua aspek ini. Nak kaji dua aspek ini, saya akan cuba terangkan dengan lebih lanjut. Ingatlah, ini disebabkan AE lebih AS. Berlakunya lebihan perbelanjaan agregat. Sekarang kita cuba tengok yang ini. Kan tadi kata AE melebihi AS kan? So, anda pun sudah tahu komponen AE itu ada C, ada I. Katakan sekarang yang saya fokus itu adalah C. Di mana dia adalah berkaitan dengan perbelanjaan penggunaan yang dilakukan oleh pengguna kan? Inilah pengguna. Jadi pengguna dekat sini kita dapati bahawa dia membeli belah. Beli apa tu? Dia beli barang. So pergi pasar raya beli barang, itu merupakan perbelanjaan penggunaan. Jadi kita dapati bahawa kalau C naik, dia seterusnya akan memberi kesan terhadap AE. Sebab C merupakan salah satu komponen dalam AE. Itulah sebab AE akan meningkat, dan sehingga menyebabkan AE adalah lebih besar daripada AS. Cuba bayangkan sekarang pengguna membeli belah. Barang-barang di pasaran macam mana? Barang mestilah semakin berkurangan kan? Apabila barang yang dipasarkan semakin berkurangan, pekerja sebenarnya akan keluarkan barang tersebut daripada stok supaya dapat dijual semula di pasaran. Sekarang yang kita fokus itu adalah berkenaan dengan stok ataupun dikenali sebagai inventory.
Sekarang, disebabkan dekat pasaran, barang semakin berkurangan. Jadi, barang yang sedia ada dalam stok itu, kita akan keluarkan. Keadaan ini sebenarnya dia akan menyebabkan inventory ataupun stok semakin menurun. Jadi, sekarang anda sebagai pengeluar, anda sebagai firma, anda dapati bahawa stok semakin berkurangan. Apa yang anda akan buat? Tindakan anda. Ya, apabila kita dapati bahawa stok dia, inventory dia semakin berkurangan, maka kita kata bahawa pengeluar dia akan meningkatkan output. Sebab sekarang dia dapati bahawa di pasaran, barang dia dapat dijual dengan laris. Sekarang apa yang anda perlu fokuskan? Yang ini. Berkaitan dengan stok, dan lagi satu adalah berkenaan dengan tindakan pengeluar, di mana pengeluar akan meninggalkan output akibat stok ataupun inventory semakin berkurangan. Okey, ini adalah disebabkan oleh apa? Ya, yang ini. Disebabkan AE yang melebihi AS ataupun kita kata berlakunya lebihan perbelanjaan agregat. Okey, jadi sekarang huraian kita yang seterusnya. Pada tingkat pendapatan Y2, AE melebihi AS. Okey, jadi sekarang kita kata bahawa lebihan perbelanjaan agregat berlaku kan? Okey, keadaan ini sebenarnya akan menyebabkan inventory akan berkurang ataupun jatuh. Okey, dan seterusnya, apakah tindakan pengeluar? Pengeluar akan meningkatkan keluaran ataupun meningkatkan output. Sama sahaja. Okey, jadi sekarang apabila pengeluar meningkatkan keluaran ataupun output, dia sebenarnya akan memberi kesan terhadap pendapatan negara. Kan kita kata keluaran itu sebenarnya sama dengan pendapatan. Anda sudah belajar masa bab 2 kan? Keluaran sama dengan pendapatan. Okey, jadi perkara ini sebenarnya akan menyebabkan pendapatan negara turut meningkat. Okey, kenapa? Sebab anda boleh nampak dekat sini. Okey, pengeluar meningkatkan output. Jadi, pendapatan negara juga akan meningkat. Okey, cuma dekat sini pelajar kena tekankan sikit yang meningkat itu dari mana ke mana. Kalau anda cuba tengok raja tersebut, tadi kita tengah bincang Y2 kan? Sekarang dia akan meningkat. Meningkat ke Y. Okey, jadi pelajar boleh huraikan pendapatan negara akan meningkat daripada Y2 ke Y. Itulah huraian dia. Okey, selain daripada itu, sebenarnya nanti pelajar juga boleh ulaskan yang ini. Pada tingkat pendapatan Y1. Cuba tengok apa yang akan berlaku. Okey, konsep dia lebih kurang sama dengan ini saja. Okey, yang ini anda cuba selesaikan. Okey? Itulah huraian raja bagi keseimbangan pendapatan negara melalui pendekatan AEAS. Jadi untuk yang seterusnya, kita akan fokus melalui pendekatan JW pula. Okey? Bagi huraian raja melalui pendekatan JW pula, okey, dekat sini memang kita ada dua raja, tetapi huraian kita nanti, kita hanya fokus raja yang berada di bawah ini saja. Sebab yang kita fokuskan adalah berkaitan dengan pendekatan JW, iaitu suntikan bocoran. Okey, jadi seperti biasa kita akan fokus tentang keseimbangan pendapatan negara dulu. Okey, yang ini keseimbangan dia titik E dan anda boleh nampak ada S, ada I. Jadi sekarang cuba fikir semula. S itu suntikan ke bocoran. Ya, S ialah saving iaitu tabungan. Jadi yang ini sebenarnya dia adalah bocoran. Okey, W. Okey, I ialah pelaburan. Berkaitan dengan suntikan kebocoran yang ini. Ya, dia adalah suntikan. Jadi kita letak J, injection. So bermaksud untuk suntikan kita ada komponen pelaburan dan untuk bocoran komponen dia adalah tabungan. Okey, dan tingkat keseimbangan pendapatan negara adalah pada Y. Okey, jadi huraian dia adalah lebih kurang sama dengan pendekatan AEAS juga. Okey, ada beberapa perkara yang penting. Yang pertama adalah titik E ini. Lepas tu fungsi suntikan,
bersilang dengan fungsi bocoran dan kemudian kita ada tingkat pendapatan Y. Okey, sekarang dari segi huraian dia. Yang pertama ya, keseimbangan. Ingat, ini adalah keseimbangan pendapatan negara. Okey, keseimbangan pendapatan negara tercapai pada titik E. Ini sangat penting. Pastikan anda ada tekankan E ini. Apabila tengok fungsi apa yang bersilang apa? Fungsi suntikan iaitu J. Okey, lepas tu kan J dia terdiri daripada pelaburan kan? Jadi anda boleh sebut apabila fungsi suntikan yang terdiri daripada pelaburan, okey, pelaburan itu adalah I lah, bersilang. Bersilang dengan apa? Ya, yang ini. Bersilang dengan fungsi. W itu adalah apa ya? Ya, W itu fungsi bocoran. Okey, bocoran dia terdiri daripada apa? Okey, terdiri daripada tabungan. Yes. Okey, jangan lupa anda masih belum sebut pasal Y lagi. Okey, pada tingkat pendapatan Y. Barulah lengkap. Okey, tengok semula ya kata kunci yang kena ada. Keseimbangan titik E, ada fungsi suntikan bersilang dengan fungsi bocoran. Lepas tu pada tingkat pendapatan Y. Jadi ayat dia akan berbunyi sedemikian. Keseimbangan pendapatan negara tercapai pada titik E apabila fungsi suntikan, okey, iaitu terdiri daripada apa boleh sebut juga, bersilang dengan fungsi bocoran yang terdiri daripada saving pada tingkat pendapatan Y. Maka selesailah huraian bagi keseimbangan yang asal tu. Okey, sekarang kita sambung. Bagi peringkat yang kedua, kita fokus pada tingkat pendapatan Y2. Kita cuba tengok apa yang berlaku. Okey. Jadi sekarang anda boleh tebalkan salah satu kelop. Okey, sama ada suntikan ke bocoran. Okey, katakan saya tebalkan yang suntikan. Okey, jadi anda boleh nampak kelop yang berwarna kuning itu adalah suntikannya. Dan sekarang kita akan mula daripada Y2. Sini Y2. Okey, sekarang dekat Y2 sini, kita bagi dia naik. Bagi dia jalan. Sentuh apa ni? Ya, ini fungsi bocoran kan? Bocoran itu terdiri daripada saving. Okey, naik lagi. Okey, sentuh apa ni? Ya, ini adalah suntikan. Maka kita dapati bahawa suntikan adalah melebihi bocoran, iaitu J lebih besar daripada W. Sebab J berada di atas, W berada di bawah. Kalau anda nak beritahu sebanyak berapa pun boleh juga. Okey, mungkin anda boleh letak A kat sini. Okey, ini B. Menunjukkan itu gap dia lah. Okey, jadi sekarang nak huraikan raja ini pada tingkat pendapatan Y2. Okey, berlakunya ketidakseimbangannya. Okey, kenapa kita kata tak seimbang? Sebab masa itu J tidak sama dengan W. Macam tadi yang seimbang punya, J sama dengan W kan? Yang ini tak sama. Jadi ketidakseimbangan telah berlaku. Okey, macam mana kita nak huraikan? Jadi pelajar terus beritahu pada tingkat pendapatan Y2, okey, fungsi suntikan adalah melebihi fungsi bocoran. Okey, di mana pelaburan adalah lebih daripada tabungan. Okey, sebab anda sudah tahu bahawa pelaburan itu merupakan komponen di bawah suntikan. Dan S iaitu tabungan, tabungan merupakan komponen di bawah bocoran. Okey, jadi sekarang apabila ketidakseimbangan berlaku, okey, nanti apa-apa pun kita mesti nak bagi dia capai keseimbangan semula. Okey, di mana dia akan capai pada tingkat pendapatan Y semula kat sini. Okey, yang kita akan kaitkan, yang pertama itu nanti kita akan kaji dari segi aliran pusingan pendapatan. Okey, dan aliran pusingan pendapatan yang kita fokus itu, okey, dia adalah fokus berkaitan dengan pendapatan dia.
Okey, jadi ini adalah pendapatan dalam aliran pusingan pendapatan. Apabila kita kata suntikan melebihi bocoran. Okey, sekarang anda cuba tengok yang ini. Okey, kita dapati bahawa bocoran. Ini kan bocoran kan? Suntikan. Ini suntikan. Okey, ingatlah suntikan simbol dia adalah J, bocoran simbol dia adalah W. Sekarang yang kita dapati bahawa suntikan melebihi bocoran. J lebih besar daripada W. Dengan reti kata lain, wang yang mengalir masuk ke dalam aliran pusingan pendapatan adalah melebihi wang yang mengalir keluar daripada aliran pusingan pendapatan. Okey, anda cuba tengok ya, suntikan ini kan dia pusing, nanti dia jadi apa? Ya, dia jadi pendapatan faktor. Kan tadi Miss ada sebut yang kita nak fokuskan, kita akan fokus yang ini. Pendapatan dalam aliran pusingan pendapatan. Jadi sekarang anda cuba tengok yang ini suntikan dia. Wang yang disuntik masuk lagi banyak kan daripada yang mengalir keluar. Anda boleh nampak aliran dia seterusnya pergi ke pendapatan. Maka pendapatan dalam aliran pusingan pendapatan akan meningkat. Okey, sekarang kita sambung. Okey, maka kita pun beritahu bahawa pendapatan dalam aliran pusingan pendapatan naik. Okey, seterusnya kita sambung. Kan tadi kita sebut berkaitan dengan suntikan kan? Suntikan lagi banyak kan? Suntikan ini sebenarnya nanti kita akan kaitkan dari segi AE. Okey, sama ada dia akan menyebabkan AE naik ke ataupun dia menyebabkan AE turun ke. Macam mana ini sebenarnya? Okey, tengok yang ini pula. Okey, tadi kan kita kata pendapatan faktor meningkat. Okey, sebagai isi rumah terima pendapatan, apa yang akan dibuat? Ya, dia buat perbelanjaan penggunaan kan? So, anda boleh nampak bahawa kalau Y meningkat, C pun akan meningkat. Dan anda pun sudah belajar C ini sebenarnya merupakan salah satu komponen dalam AE. Jadi C meningkat, AE pun akan meningkat. Asalnya daripada apa? Daripada suntikan ini. Okey, jadi huraian kita akan jadi suntikan akan meningkatkan perbelanjaan agregat iaitu AE. Okey, sekarang anda cuba tengok AE sudah meningkat. Kan tadi kita ada bincang kalau AE meningkat, kita akan kait dari segi inventory iaitu stok. Dan kita juga akan kait dari segi tindakan pengeluar. Kalau sudah lupa, tengok semula yang ini. Ya, AE. Lagi banyak kan AE yang meningkat. Okey, C naik, AE naik. Jadi sekarang kita kata pengguna akan membuat perbelanjaan penggunaan kan. Barang dekat pasaran semakin berkurangan dan kita akan keluarkan daripada stok. Stok? Ya, stok akan berkurang. Jadi apakah tindakan pengeluar? Ya, pengeluar akan meningkatkan output. Okey, maka dekat sini inventory ataupun stok pun sudah jatuh. Okey, lepas tu tindakan pengeluar. Pengeluar akan meningkatkan output ataupun keluaran. Bagi tahu. Dan akhirnya jangan lupa kita mesti kaitkan dengan pendapatan. Jadi anda boleh nampak keluaran itu adalah pendapatan. Jadi pendapatan meningkat. Meningkat dari Y2 ke Y. Okey, jadi huraian kita, tengok sini ya, pengeluar meningkatkan output ataupun keluaran, maka pendapatan negara akan naik. Naik dari Y2 ke Y. Okey, jadi pastikan anda tunjuk anak panah juga. Jadi ini dapat buktikanlah bahawa apabila berlakunya ketidakseimbangan, apa-apa pun dia akan capai keseimbangan semula. Okey, kita ada lagi satu yang berkaitan dengan yang ini. Okey, tingkat pendapatan Y1. Jadi nanti pelajar pun huraikan pada tingkat pendapatan Y1. Apa yang berlaku. Okey, konsep yang lebih kurang sama dengan ini. Anda tentukanlah hubungan antara suntikan dengan bocoran.
Apabila anda tengah kaji pendekatan JW, pastikan anda kaitkan dengan aliran pusingan pendapatan. Okey, jadi yang ini pun samalah, kena ada pendapatan dalam aliran pusingan pendapatan. Okey, jadi pastikan anda cuba yang ini juga ya untuk tingkat pendapatan Y1. Okey, jadi setakat ini adakah anda rasa penerangan Miss adalah jelas serta mudah difahami? Jikalau ya, jangan lupa memberi sokongan kepada Miss dengan subscribe channel Miss. Like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda agar dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Jikalau terdapat sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan persoalan anda pada ruangan komen. Nanti Miss akan baca dan balaskan komen anda. Okey? Jadi untuk sesi yang seterusnya, kita akan masuk sesi soal jawab. Jom, marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Sesi soal jawab. Marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Soalan dia. Bagi pendekatan AEAS, ketidakseimbangan berlaku apabila apa ataupun apa. Okey, jadi sekarang yang ini adalah minta pelajar tunjukkan apa maksud ketidakseimbangan. Okey, jadi ketidakseimbangan ini berlaku apabila kita kata ya, AE melebihi AS ataupun keadaan yang sebaliknya di mana AE kurang daripada AS. Okey, kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Jikalau AE melebihi AS, perkara ini akan menyebabkan pengeluar macam mana terhadap keluaran dia akibat stok semakin apa. Okey, jadi yang ini adalah berkaitan dengan inventory lah dan tindakan pengeluar apabila berlakunya lebihan perbelanjaan agregat. Cuba fikirkan jawapan anda. Okey, kita dapati bahawa pada masa itu dia akan menyebabkan pengeluar meningkatkan keluaran. Okey, kenapa? Sebab stok dia adalah semakin berkurang akibat berlakunya lebihan perbelanjaan agregat. Okey, kita sambung untuk soalan yang terakhir. Soalan dia. Jikalau bocoran adalah melebihi suntikan, pendapatan dalam aliran pusingan pendapatan akan macam mana? Okey, jadi pelajar kena tahu bocoran itu bermaksud wang yang mengalir keluar adalah lebih banyak berbanding dengan wang yang mengalir masuk. Jadi akan menyebabkan pendapatan dalam aliran pusingan pendapatan ya menurun. Okey, jadi pelajar kena pastikan tentang keseimbangan pendapatan negara di mana AE sama dengan AS ataupun J sama dengan W dan selain daripada itu juga ada berlakunya ketidakseimbangan di mana AE melebihi AS ataupun sebaliknya. Kalau bagi pendekatan suntikan bocoran pula, suntikan melebihi bocoran ataupun keadaan yang sebaliknya. Tetapi ingat, apabila berlakunya ketidakseimbangan, apa-apa pun, nanti dia mesti patah balik kepada keseimbangan dia. Okey? Jadi setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Bye-bye. Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan proses keseimbangan dan sebagai peringatan, video instructional ini kita hanya fokus pasal huraian raja sahaja. Okey? Untuk video instructional yang seterusnya, kita akan bincang tentang kesan pelaburan. Ingat, tekan loncengnya supaya anda dapat pemberitahuan apabila terdapat video yang baharu. Dan kita jumpa lagi pada video instructional yang seterusnya. Bye-bye.